modern itu, Profesor Dr. Nur Aini Osman, lecturer antropologi di Universiti Kebangsaan Malaysia, juga menjadi jawatan kuasa tertinggi yang mempromosi macam-macam, termasuk seks bebas. Mana-mana suami boleh dengan nama hak asasi manusia boleh bagi pinjam isteri pada jiran sebelah rumah. Aku pakai kau punya, kau pakai aku punya. Berapa lama buat agreement, tak ada masalah. Ini dia panggil undang-undang gila babi yang ada pada hari. Pun masih boleh rata lagi. Anak siapa? Anak bekas Perdana Menteri. Bila kita kata macam ni, orang kata ustaz ni teruk. Tak apa. Balik pada profesor tadi ni, hudud ni tergesa-gesa. Bila peraturan Islam turun pasal aurat, kata sisters ni Islam, dia galak ahli dia jangan pakai aurat, sebab dalam Quran tidak ada ayat perintah tutup aurat. Mu baca Quran mari daripada celah mana? Kan? Sebab tu kata sisters ni Islam, semua ulama-ulama tafsir dalam dunia ini semuanya tidak betul, kerana menafsir Quran mengikut hawa nafsu mereka, merendahkan martabat wanita, lalu mereka mencadang agar Al-Quran ditafsir semula untuk mengangkat nilai wanita jadi tinggi. Maknanya dia kata Imam Ibn Abbas ni bodoh. Imam ataupun ulama tafsir Profesor Dr. Hamka bodoh. Profesor Wahbah Zuhairi bodoh. Yang cerdik dia nak tolong bantu tafsir Quran. Weh, geng ni jangan main, lawyer lah ke? Dia sedia dana yang banyak, mana-mana orang murtad dia akan bela mahkamah. Mana-mana orang kena tangkap minum arak, wanita kena tangkap minum arak yang didenda, mereka akan bela di mahkamah. Ni punya jahat golongan ini. Anak siapa? Anak siapa? Habis yang tuan-tuan dia ikut lagi. Hari ni duk tarik bendera. Bagi tadi saya tahu dalam TV. Sebab itulah bila dia kata Kelantan ini tergesa-gesa melaksanakan hudud, baik kita tengok bila turun ayat aurat, isteri-isteri para sahabat Nabi ini berkeliaran lagi, segera mencari apa sahaja benda yang boleh tutup kepada mereka. Ini dipanggil segera bertindak mentaati perintah Allah. Bila turun ayat Allah, kali pertama turun ayat, kata Nabi, orang yang minum, kata Quran, orang yang minum arak jangan dekati tempat solat. Dia panggil pendidikan. Dia tidak haram sekata-kata. Kali kedua turun, berdosa, minum arak. Kali ketiga turun, arak dan tenung nasi adalah diharamkan oleh Allah. Para sahabat botol arak duduk di tangan, lempar terus. Apakah dia panggil tergesa-gesa? Nabi SAW berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah. Turun ayat hudud, turun ayat kisah, turun ayat peraturan Islam. Nabi terus laksana tahun pertama sampai Madinah. Terus tertegak undang-undang Islam sampai sekarang ini di bumi Madinah. Sudah 1000 tahun. Apakah kita nak kata Nabi tergesa-gesa buat peraturan Islam? Maka negara kita sudah merdeka 57 tahun. Kita kena tunggu lagi 500 tahun barulah sesuai untuk kita buat peraturan Islam. Kalau kita buat sekarang, tergesa-gesa lah dia kata. Ni, patut dia pakat keluar pemikiran dia. Patut bagaimana saya nak bangunkan peraturan Islam, nak bantu, nak beri pandangan sebagai agamawan. Ni sehari dua ni saya dipahamkan Ustaz Nuruddin pula tak bagi ceramah kan? Sebab bila orang tanya dia dalam radio baru ni, apa hukum pada pandangan Tuan Guru mengenai GST, dia kata haram terus. Akhir sekali dia tamatkan dulu. Dia pergi kuliah baru ni di Masjid Negeri pada hari Jumaat, tazkirah Jumaat, geng-geng pengarah Jais, pengarah Maiz semua ada. Akhir dia kata dia begitu kesal dengan Maiz yang meluluskan kes main anjing baru ni. Ini satu tindakan yang zalim dan tak kena. Akhir sekali dia tamatkan terus. Last sekali dia tarik seluruh sekali kuliah-kuliah dia. Walaupun kita kata ada beberapa pandangan yang saya sendiri tak setuju dengan dia, ya, terutama dalam konteks kita berpolitik tanah air ini. Dia mungkin tak duduk dalam wakil ini, tapi kita hormati dia untuk guru besar. Walaupun mungkin kita berbeza pandangan, tetapi ada benda yang kita kena hormat dia. Mengaji puluhan tahun, saya bangga dengan dia.
Sebab duduk puluhan tahun mengaji di Madinah, di Mekah, patut jadi Wahabi lama. Tapi dia boleh kekal jadi macam itu, tetap mengatakan Yasin malam Jumaat tak salah. Kalau orang ngaji Madinah, ngaji di Mekah, kalau sila-sila hari bulan balik belawang ayah dia, ayah nak baca Yasin malam, ayah haram tadi bidah. Tapi dia boleh bertahan walaupun ada beberapa pandangan-pandangan dia yang mungkin tak sesuai dengan kita. Tak apalah, kita telan aja lah. Ada yang kita boleh betul, kita betulkan. Tapi menghormati dia sebagai alim ulama. Akhir sekali dia kata apa akan jadi dengan Malaysia. Itu pandangan, apa salahnya kalau dia kata GST haram? Itu pandangan, bukan fatwa. Yang kita dah sibuk pandangan seorang ulama haram lah. Duit punya banyak, duit Petronas banyak, duit biji timah, duit collection daripada cukai berbilion, berpuluh bilion setahun. Ni sekarang ni income tax pun cari rumah-rumah sekarang ni. Jangan tuan-tuan tak declare, dia cari suruh dapat sampai keluar cacing. Saya pun dapat baru ni. Mari-mari yang 2009 punya Ustaz, dia dapati tak berapa declare, tak berapa tepat. Dia kata, macam nak tipu. Dia kata muka aku nampak macam muka penipu. Saya bawa kertas tu ke berjumpa di Calang pun ni. Saya kata saya tak tipu, sebab tengok amount banyak sangat. Dia kata saya tak bayar lagi 49,000 income tax. 49,000. Habis, masa nak naik tangga tu habis ayat baca kan. Ayat kita apa semua baca, tubuh kita kan waja'alna min bayni aydihim saddan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un law anzalna hadza laqad ja'akum rasul qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Sampai habis baca. Kawan tu dah tengok, asal dia tunduk kita mus, asal dia tunduk kita mus, asal dia angkat kepala kita duduk diam, dia tunduk saja mus saja kan. Akhir bincang daripada 49,000 kena. Dia kata tak apalah Ustaz, maka kami yang salah, Ustaz yang betul. Pada muka dia kan. Betul tak? Kalau aku pun suspend kan 49,000 nak cari duit mana, dia nak minta derma malam ni lah tuan-tuan kan. Jadi Tuhan jaga kalau kita betul kan. InsyaAllah. Ni polis berada Roblox tak berhenti ni. Sebab apabila jabatan audit negara keluar, dia kata polis tidak melaksanakan amanah, banyak lagi cukai-cukai, termasuk aku ada 85 ni tak bayar kan. Cukai-cukai ni yang sekarang ni saman tak berhenti ni, tak berhenti. Roblox nak cari duit. Duit saman ini campur duit income tax tadi berpuluh-puluh bilion setahun. Sebab itulah kata ulama-ulama GST belum sesuai laksana. Walau kalau tanya negara orang putih, memang dia kata cukai terbaik namanya good and service tax. Britain buat paling baik dah, Amerika buat very good. Dah kiblat kita pada Amerika. Ambillah kiblat bagaimana negara Islam acuan sistem percukaian Islam. Baru selesai salah. Kita setuju bayar cukai pada kerajaan ni, tetapi dalam keadaan rakyat tidak ditindas dan tekan, hasil negara diambil sama banyak, baru kita setuju. Ini hasil negara, kau menterkedalah seorang, aku tolong bayar. Yang ni jadi masalah. Sebab tu ulama-ulama dulu bangkit menentang perkara ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, jadi orang yang kita nak tahu wala ilmu banyak, keluar dalam TV 3 kali sehari, 15 kali sehari, naik perahu, naik kuih, belayar sampai tengah laut. Nak tahu dia betul salah, di Perak pun tak bagi ceramah dah sekarang. Walaupun nampak agama seperti itu, nak tahu bila dia cakap hukum Islam disokong ke tidak. Kalau tak sokong peraturan Islam, bersekongkol dengan puak-puak yang zalim, berarti walau bercakap pasal Islam keluar TV 15 kali sehari, maka dia golongan yang tahu pasal kebenaran tetapi dia tidak cinta pada kebenaran. Malah lagi teruk, dia bersekongkol dengan perkara-perkara yang jahat. Pemimpin yang jahat, undang-undang yang jahat, tak berani nak sebut. Maka tuan-tuan fahamlah, dia ilmu dimiliki, tetapi dia tidak membela iman manusia agar mencintai kebenaran dan membenci, menolak segala kemungkaran. Maka suatu balik pada perbincangan kita, asyababu la ya'rifu qadrahu illa suyuh. Masa muda nilainya hanya diketahui oleh orang-orang yang tua. Jadi anak-anak muda kita ramai, alhamdulillah. Yang mana muda-muda boleh datang masjid ni hebat lah. Hebat. Cabaran orang muda malam-malam macam ni, tapi kalau kita boleh jinakkan hati duduk rumah Allah,
Anak-anak kita gerakkan. Kalau kita tak bawa rumah Allah, mereka gerakkan tempat-tempat maksiat, bapa dan mak akan bertanggungjawab dalam perkara ini. Maka gerakkan daripada kecil, didik, ajak mereka. Sebab Islam ni agama yang tidak, bukan satu agama yang menghalang bawa budak-budak masjid. Ada tu bila masjid halau budak-budak, jangan datang lagi, kata dia. Penggawatan satu, kalau datang mana besok pakcik pedal, terus tak datang masjid. Nabi suruh bawa. Cuma bawa budak masjid ni biarlah mumayyiz. Mumayyiz artinya kalau kita cakap dia faham benda yang boleh buat, benda yang tak boleh buat. Ini bawa umur 3 tahun, umur 4 tahun, tak ada orang jaga. Kita pula semayang, tengah-tengah semayang letak spek mata, baru repair 1000 lebih. Letak depan tu, mari pula ni general dia datang ni, keting. Agak-agak khusyuk dah semayang, mari dah. Spek baru repair tadi kan. Kadang-kadang semayang letak handphone baru beli pun depan ni. Datang budak umur 4 tahun ni, dapat handphone kita, buat lari sampai ke belakang masjid tu. Tuan-tuan semayang tak? Jawapan kejar budak tu sampai ke belakang kan? Sambil tangan dia pegang gini, lari kejar kan? Sebab tu kalau nak bawa budak-budak, letak sah belakang. Tapi kalau budak sah depan, putus sah ke? Tak, mari mana mengaji putus sah ni. Sampai kata tak boleh budak ni tak sunat, putus sah. Mari mana mengaji kitab fiqh dia. Saya bagi contoh, boleh ke tak boleh? Sebab jadi confused sekarang ya. Yang Islam atur, bagi muslimin sah depan orang dewasa, yang balik sah belakang kanak-kanak, lepas tu baru wanita, lepas tu kanak-kanak wanita. Yang Nabi cadang itu yang terbaik sah. Bagi wanita, Islam meletakkan kalau sekiranya sah itu, sah wanita itu tidak ada tabir. Ni, tak ada tabir macam ni. Duduk belakang macam semayang masjid negara, tak ada. Maka wanita hukumnya adalah lebih sunat di belakang sekali semayang. Lebih afdal belakang sekali berbanding sah depan. Ada pun lelaki sah depan. Tapi kalau sekiranya ada tabir macam ni, maka kaum ibu semayang di sah depan lebih utama daripada sah belakang. Itu kena faham itu. Ada pun kanak-kanak paling baik susun ikut Nabi. Tapi kalau dia duduk dalam tu juga, apakah putus sah? Jawapan tak putus. Dalilnya mana? Sebab kata Tok Bilan, dia kata budak ni tak sunat lagi. Saya ambil contoh. Katalah jemaah kita sini seorang, umur 55 tahun, dia India, baru masuk Islam petang tadi. Dia datang semayang, tak sempat nak sunat. Kita pun komat. Bila dah komat letak-letak ini, dia pun masuk sah. Kata Tok Bilal, jangan. Tak nak sunat belakang dulu. Sama budak-budak 4 tahun, dia seorang umur 59. Allah, budak lain kecil. Kita tetap kena letak di dalam sah depan. Betul tak? Tak. Cuma dari sudut mumayyiz, agar dia faham, jangan buat benda-benda. Kalau bawa hak jenis general, hak tak faham tu, tak ada orang jaga, ganggu dah orang semayang. Ganggu. Sedang kita rokok saja, dia datang dekat. Bila sujud saja masuk dalam kain. Dan kita nak bangun, terlekat keluar dalam kain tu. Itu pun masalah kan. Maka sebab itulah, tuan-tuan dirahmati, jiwa muda dibawa anak-anak daripada kecil agar mereka merasai nikmat muda dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ni, nak habis masa dah. Yang kedua, ada 3 lagi. Yang kedua, wal afiyah la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Kebahagiaan, ketenangan hanya dirasai oleh orang-orang yang diturunkan ujian dan bala bencana. Tanya orang Terengganu sekarang duduk dalam banjir, kan? Jalan runtuh, nak keluar rumah tak boleh, hidup dalam keadaan macam-macam. Maka kita alhamdulillah, sebab tak kena macam tu. Maka sebelum kena perkara itulah wal afiyah, kebahagiaan, ketenangan diketahui oleh orang yang kena bala. Jadi masa kita tak kena bala, masa kita tak ada ujian, lapang, elok, senang, banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakkan beribadah, banyakkan kerja-kerja Islam, banyakkan kerja-kerja jihad, agar jangan sampai nanti
balasan Tuhan ataupun ujian Tuhan datang, kita dah kelar kabur, nak sembahyang pun payah, nak buat ibadah pun payah, maka masa itulah baru kita tahu nikmat bahagia dan lapang ini. Yang ketiga, dia panggil wasihatu la ya'rifu qadraha illa al-marda. Orang-orang yang tahu pasal nilai sihat ini, yang tahunya orang sakit saja, betul tak? Tuan-tuan pergi melawat hospital Kelang dekat ni, nak tahu nilai sihat ini hebat tak hebat, tanyalah orang yang sakit gaut yang tak boleh datang surau. Dia telefon dia, apa kau rasa Mat? Berdenyutnya kaki, tak boleh. Apa kau makan? Ketam 3 lori. Kata padan lah, kata. Waktu tu nak datang nak start motor tak boleh. Nak start motor, saya kena sekali baru ni kan. Mentah kedarah banyak sangat kan. Nak pijak tak boleh, balik-balik rumah tak boleh pijak. Kata sudah mati, nak mati dah pun kan. Pergi cek doktor-doktor kata biasa Ustaz, dia cocok satu, Alhamdulillah kan. Boleh berjalan balik. Ya Allah ya Tuhan, aku nak semayang tak boleh. Nikmat sihat ini hanya tahu ada orang sakit. Bila sakit makan tak selera, duduk kat buat. Waktu tu lah jiran-jiran datang bawa anggur, makan anggur ya. Waktu kita sihat, seorang pun tak bawa buah. Waktu sakit kat hospital datang bawa ni aku baru beli buah limau mandarin. Aku baru beli ni, kek secret recipe 3 kilo beli. Tahu tak siapa yang kenyang? Yang tukang jaga orang sakit, makan buncit jaga. Dia kata Alhamdulillah, eloklah orang tua dia sakit lagi 4 bulan, macam-macam makanan penuh almari kan dia. Kalau nak bagi waktu tu lah, orang yang sakit botol duk keliling dah, masuk air kat tangan, orang bawa tom yam pun tak selera dah. Sebab apa panggil tom yam? Sebab letak ayam. Kalau letak daging dipanggil tongging. Jadi bawa tom yam tak selera. Kemudian dia bawa lah apa kuih tak selera. Baru tahu ya Allah, oh waktu sihat nak pijak rumah Allah dah. Waktu sakit saja Allah. Waktu sihat hilang terus. Danduk berdengung-dengung jadi Pak Ma'un. Betul tak? Jadi sebab itu, sebelum kita jatuh sakit, sebab tu doa Nabi tiap-tiap hari, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku yang sihat sebagaimana orang yang telah anugerahkan kesihatan. Rupanya doa pagi-pagi buta tu minta sihat. Setiap kali waktu sembahyang, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sihatkan aku. Tapi dah baca puluh-puluh tahun tak faham, rupa minta sihat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta sihat. Kata Tok Guru saya dulu, dia kata kalau mau nak sihat dia tak, mau bangun sembahyang subuh, sunat subuh, tuan-tuan cuba amal, mungkin mudah-mudahan sihat kan. Sebab tengok saya sihat Alhamdulillah kan. Sembahyang sunat subuh, rakaat pertama lepas Fatihah baca Alam Nashrah, rakaat yang kedua baca Alam Tarakai. Setiap hari sembahyang sunat subuh, orang yang melazimi Alam Tarakai, Alam Nashrah dan Alam Tarakai dalam sunat subuh, Allah akan pelihara kesihatan mereka dalam sunat subuh ya. Jadi insyaAllah, jadi satu amalan yang baik ya. Jadi macam-macam lah betul-betul sihat, mungkin tuan-tuan lebih tahu. Maka jangan sampai kita sakit, barulah kita nak mengadu diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita sihat, gunakan sebaik mungkin untuk mengabdi diri pada Allah. Dan yang akhirnya, wal hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Dan kehidupan ini begitu bernilai dan penting, hanya diketahui oleh orang-orang yang telah mati. Orang mati duduk dalam kubur, baru dia tahu nilai hidup dulu ya Allah. Yang zalim-zalim, yang jahat-jahat, yang sokong kezaliman, mereka baru nampak ya Allah ya Tuhanku, alangkah jahatnya kami ya Allah. Hidupkanlah kami, mungkin balas semenit atas dunia ya Allah,
untuk kami tebus dosa-dosa dan kezaliman yang telah kami lakukan. Masa telah tamat, wisil penamat telah berbunyi, pengadil pun dah balik tidur rumah, penonton pun dah balik, kita sibuk nak main bola semula tahun ini. Maka bila wisil telah berbunyi, Israel cabut nyawa, terputus segala amal. Ahli-ahli ibadah juga, orang-orang yang saleh juga minta doa pada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk lepas mati baru nampak datang surau macam ni, walau sampai pukul 9 habis-habis lagi. Pukul berapa nak berhenti, makan nasi pun belum. Rupanya ya Allah, pahalanya begitu banyak ya Allah. Kau hidupkanlah kami untuk kami datang surau sampai tak balik-balik ya Allah. Kalau sebab tak nampak, pahala sedekah sikit. Jangan tak sedekah tiap-tiap hari, jangan tak sedekah. Sebab pahala semayang sampai mati habis, tak boleh semayang. Pahala puasa, mati tak boleh puasa. Pahala tutup aurat, mati habis. Pahala baca Quran, mati, masuk kubur habis. Tapi ada satu pahala yang berjalan terus sampai hari kiamat, namanya pahala sedekah. Pahala sedekah. Kata Nabi SAW, kita akan bernaung di akhirat, di mahsyar nanti, mengikut sedekah yang kita buat di atas dunia. Kalau kita banyak bagi sedekah, payung atau naungan kita nak melindungi daripada panas matahari yang satu busur anak panah tak kepala, dia akan besar. Tapi malanglah kalau sedekah kita kurang atas dunia, jadi orang yang kedekut, payung yang nak naungi kita di mahsyar begitu kecil, akhir terseksa kita dengan malas dan juga kurangnya bersedekah. Maka programkan diri, jangan nanti kaya untuk kita bersedekah, kerana bila kita bersedekah kita akan jadi kaya. Jangan nanti ikhlas baru nak bersedekah, bila kita mula hulurkan ikhlas akan datang. Maka jangan nanti kita lapang baru kita nak sedekah, bila kita sedekah Allah akan lapangkan kita. Itulah rahsia kehidupan sebelum kita mati. Lakukan amal-amal saleh, lakukan kerja dakwah, lakukan kerja jihad, menegak mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita mendapat yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Zalikal fawzul azim. Keampunan daripada Allah dan juga syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, serta mendapat satu bilik yang paling istimewa dalam syurga admin. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kalimah itu dan dengan 4 perkara yang disebut oleh Imam Hatim Al-Asam, mudah-mudahan menjadi peringatan khususnya buat diri saya yang sering lupa dan lalai, juga sering banyak dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada ibu-ibu, bapa-bapa, para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diampunkan dosa-dosa sebelum kita menutupkan mata kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi saya secukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang daripada kejahilan, kedaifan diri saya sendiri, kita tambahkan dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.